Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak pelajar cikgu kelas 2 IK dan 2G. Baik, hari ini kita akan sambung pelajaran kita tajuk median, nak mencari median. Sebelum itu, kelas 2G sila rujuk buku kerja kamu muka surat 161 dan kelas 2 IK rujuk buku muka surat 132. Okey. Baik. Untuk menentukan median, di sini kita akan melibatkan dua jenis data. Set yang pertama ialah set data ganjil. Apa maksud set data ganjil? Iaitu bilangan data ganjil. Okey. Contoh kelas kat sini cikgu ada 8, 15, 3, 9 dan 11. Okey, jadi kita ada ni data pertama, 8 data pertama, 15 data kedua, 3 data ketiga, 9 data keempat, 11 data yang kelima. Jadi kita ada 5 data. Jadi bilangan data ganjil. Jadi untuk soalan ni, mana mediannya? Mediannya ialah nilai yang berada di tengah-tengah data. Okay, tadi kamu dah tengok data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. So, mediannya ialah nilai di tengah-tengah. Tapi ada syarat kelas. Setelah data itu disusun mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Baik, kita tengok balik contoh ni tadi. Data ganjil kita ni, nombor dia bercampur-campur. Ada tidak disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Okey, cikgu pilih untuk susun menggunakan tertib menaik. Okey, baik, kita susun dahulu. Nilai paling kecil apa? Nilai paling kecil 3. Kedua 8. Ketiga ni 3 dah. 8. Kemudian 9. Nombor berikutnya 11 dan yang terakhir 15. Jadi data terkecil ialah 3, data terbesar ialah 15. So kita tengok yang mana yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ialah 9. Okey, ni 1 2 3 4 5. Yang tengah-tengah ialah 9. Jadi apa jawapannya? Oleh itu mediannya ialah yang tengah-tengah, di tengah-tengah data setelah kita susun tadi 9. Okey. Senang tak? Baik, tengok contoh yang kedua. Ada RM7, RM6, RM5, RM8 dan RM6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 data yang ganjil, bilangannya ganjil. Jadi langkah pertama kita kena susun. Okey, susun dengan tertib menaik. Ini tadi cikgu buat, cikgu lupa tulis. Senang kamu nak tengok. Susun dulu. Okey, susun. Susun dulu dengan tertib menaik atau tertib menurun. Saya pilih tertib menaik. Okey, apa nilai paling kecil? Kecil RM5. Kemudian RM6. Ada lagi RM6 dua kali, RM6. Kemudian RM7 dan yang terakhir RM8. Okey, so kita tengok yang mana yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ialah, oleh itu mediannya RM6. Senang tak kelas? Boleh dapat Okey, ada lagi contoh. Baik, 6 5 3 6 5 3 5 8. Okey. Langkah pertama, apa nak buat? Batrisha, langkah pertama. Okey, susun. Susun dulu, susun. Baik, susun yang paling kecil. 3 5 5 6 dan yang terakhir 8. Okey, mana yang tengah-tengah? 1 2. Ini yang tengah-tengah. 3 4. Jadi oleh itu mediannya ialah 5. Okey. Satu lagi contoh. 39 kg, 51 kg, 49 kg, 56 kg dan 49 kg. Okey, susun dahulu. Susun tertib menaik.
nilai paling kecil. Mana yang paling jisimnya paling rendah? Jisim paling rendah ialah 39 kg. Kemudian 49 kg, ada 2 49 kg, tulis. Kalau ada 3 kali, tulislah 3 kali. 51 kg dan 56 kg. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jadi bagi data ganjil, mediannya yang di tengah-tengah data. Oleh itu, apa mediannya kelas? Mediannya ialah 49 kg. Okey, senang tak? Ini ialah untuk set data ganjil. Okey, senang kan? Baik, nanti kamu buat semua latihan muka surat untuk kelas 2G 161, 162, 163. Cari median. Untuk kelas 2 IK, kamu buat semua latihan muka surat 132, 133, 134 dan 136 Okey, cari semua. Tengok soalan, mana soalan yang tanya median, yang itu kamu cari. Baik. Seterusnya, masih lagi median. Tadi adalah set data ganjil. Sekarang bagaimana kalau kita ada set data genap? Okey. Untuk set data genap pula ada 2 lagi kelas. Yang pertama ialah data tak terkumpul. Ingat lagi tak? Dalam pelajaran yang lepas, masa kamu belajar mod, cikgu ada tunjukkan untuk data terkumpul dengan data tak terkumpul. Okey, untuk set data genap, bilangan datanya ialah genap. Jadi mediannya yang mana? Mediannya ialah nilai purata bagi 2 nombor di tengah-tengah data tersebut. Ada syarat jugalah. Setelah data itu, kita susun ikut tertib menaik atau menurun. Okey, sekarang kita tengok yang pertama untuk data tak terkumpul. Data tak terkumpul, ingat lagi tak cikgu cakap yang lepas, data tak terkumpul ni bukan dalam jadual. Kalau dalam jadual tu kita panggil sebagai data terkumpul. Okey, contoh 5, 9, 12, 7, 16 dan 4. Okey, ini ada dalam buku kerja 2 IK 5, 9, 12, 7, 16 dan 4. Okey. Baik. Langkah pertama, apa nak buat? Kita kena susun dahulu ikut tertib. Baik. Nombor paling kecil. Langkah pertama, susun kelas. Susun. 4, 5, 9, 7. Maaf 7. Kemudian 9, 12 dan 16. Cuba kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Itu yang tadi dikatakan bilangan data yang genap. Jadi mediannya yang mana? Mediannya ialah nilai purata bagi 2 nombor kat tengah-tengah. Okey, kita tengok nombor kat tengah-tengah. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. Maksudnya kita ambil data yang ketiga dengan data yang keempat. Okey, kedudukan. Okey, ini kedudukan ketiga. Okey, yang ini kedudukan keempat. Okey. Okey, jadi mediannya yang mana tadi? Nilai di tengah-tengah purata. Nilai purata bagi 2 nombor di tengah-tengah. Tadi apa nilai yang di tengah-tengahnya? 7 dan 9. Maknanya mediannya ialah pada kedudukan ketiga 7 tambah dengan kedudukan ke-9
kedudukan keempat ialah 9. Purata maksudnya kita jumlahkan dan kita bahagi dengan 2. Okey, 7 tambah 9, 16. 16 bahagi 2, 8. Jadi mediannya ialah 8. Baik, contoh yang kedua. 12, 16, 14, 9, 11 dan 12. Okey, 1 2 3 4 5 6. Ada 6 data jadi genap. Jadi langkah pertama buat apa? Kita susun dulu. Susun. Tertib, cikgu pilih tertib menaiklah. 11, 12, 12, 14. Oh, cikgu terlupa tadi. 9 cikgu. Terima kasih Syafiq. 9 dulu. 9, 11, 12, 14 dan yang terakhir 16. 1 2 3 4 5 6. Jadi dia kedudukan yang tengah-tengah. Inilah kedudukan yang tengah-tengah tadi. Okey, macam mana mediannya kelas? Nilai purata bagi dua nombor yang duduk tengah-tengah. Jadi 12 tambah 12 kita bahagi 2. 12 tambah 12 24, bahagi 2 dapat 12. Jadi mediannya ialah 12. Okey, contoh seterusnya 12, 16, 14, 9, 11 dan 12. 1 2 3 4 5 6. So ada 6 data. Di langkah pertama ialah kita susun dahulu ikut tertib naik. Mula 9 lagi 11, betul. Apa seterusnya Syafiq? 12. Ada lagi satu, 12, 14 dan 16. 1 2 3 4 5 6. Jadi mediannya yang mana? Ini 1 2 3 4. So yang tengah-tengah ialah kedudukan ketiga dan kedudukan keempat. Jadi mediannya ialah hasil tambah hasil tambah kedudukan ketiga dan keempat ni. Data pada kedudukan ketiga dan keempat. Jadi median sama dengan 12 tambah 12 bahagi 2. Okey, 12 tambah 12 berapa? 24 bahagi 2. 12. Okey, ini mediannya 12. Okey. Okey, baik kelas. Seterusnya kita nak cari median untuk data terkumpul. Data terkumpul tu apa? Data yang dalam jadual macam ni. Ini contoh ada dalam buku kerja kelas 2 IK iaitu masa data yang menunjukkan masa yang diambil untuk pelajar mengulang kaji. Jadi 1.5 jam. Ada 4 orang pelajar mengambil masa untuk ulang kaji pelajaran sebanyak 1.5 jam. Masa 2 jam masa diambil untuk ulang kaji 2 jam ada 12 orang pelajar, kekerapannya 12. 2.5 jam 8, 3 jam 6. Okey, jadi macam mana kita nak cari median, nilai yang tengah-tengah bagi data ini? Okey, senang saja kelas. Langkah penyelesaiannya yang pertama, kamu kena cari jumlah kekerapan. Okey, jumlah kekerapan. Okey, macam mana nak cari jumlah kekerapan? Okey, ini kekerapan. Jumlah kekerapan ialah kamu jumlahkan semua. Berapa tu? 4 tambah 12 tambah 8 tambah 6. Okey, semua data ni, semua kekerapan ni kamu jumlahkan. Okey, berapa jumlahnya? Kamu jumlahkan semua, kamu dapat 30. Baik, apa tujuan kita cari jumlah kekerapan ni? Sebab tadi median lah kita nak tahu data tu duduk kat tengah-tengah kan. Di tengah-tengah tu bagaimana? Jadi tujuan kita cari kekerapan ni, kita nak cari kedudukannya di mana. Jadi kita ambil kita nak cari kedudukan kedudukan median tu. Jadi tadi kita dah tahu kan nilai purata tu kita bahagi 2. Maknanya jumlah kekerapan. Okey, jumlah kekerapan
kamu bahagilah dengan 2. Ini tujuannya untuk menentukan kedudukannya mana. Jumlah kekerapan tadi 30, kamu bahagi 2. Jadi jawapannya 15.5. Jadi lepas tu kamu tengok dekat sini balik kekerapan. Okey, ni tujuan nak menentukan kedudukan. Okey, kedudukan pertama hingga ke 4 sebab kekerapan dia 4 kan. Jadi yang ini kedudukannya ke berapa? 5 hingga 16. Kenapa 5 hingga 16? Sebab 4 tambah 12 16 kan. Jadi dalam ruangan ni, dalam ruangan 5 hingga 16. Sebab kamu nak dapatkan jumlah kekerapan, ini tambah ni kan, 4 tambah 12 dah 16. Kita punya kedudukan yang ini 15.5. Jadi dalam ruangan ni, jadi berapa median kita? Median kita ialah 2. Okey. Okey, tadi kita tentukan kedudukan 1 hingga 4 dalam ni. Kedudukan 5 hingga 16 pada kekerapan 12 dan masa 2 jam. Okey, jadi yang ini kedudukan ke 17 hingga kedudukan ke 24 lah sini. Sebab ini tambah ni dah 24 kan. Okay, kemudian kedudukan ke 25 hingga 30. Jumlah kekerapan tadi 30. Okey. Jadi ini satu cara kelas. Jadi kita tengok dekat sini, mediannya ialah kedudukan 5 hingga 16 ni tadi. Ini menunjukkan kedudukan di antara 15.5. Jadi kat sinilah 5 hingga 16. Jadi mediannya ialah 2. Okey. Okey, yang ini yang digunakan dalam satu lagi kaedah yang digunakan dalam kamu punya buku kerja Dalam buku kerja kamu dia tunjukkan macam ni lah. Okey, median sama dengan purata data pada kedudukan ke n bahagi 2 dan n bahagi 2 tambah 1, di mana n ialah jumlah kekerapan. Tadi masa cikgu tunjukkan penyelesaian, nakap penyelesaian, kita dah cari kan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapannya ialah 30. Okey. Jadi kita gunakan kaedah yang sama ni. Kita masukkan tadi n, jumlah kekerapan 30 bahagi 2 dan 30 bahagi 2 tambah 1. Apa tujuan kita buat ni? Sama kelas, tujuannya nak cari kedudukan tadi. Okey, nak cari kedudukan. Okey, so kamu jumlahkan purata data 30 bahagi 2. Purata data ke berapa tu? 30 bahagi 2, data ke 15. 30 bahagi 2, 15 tambah 1, data ke 6, data ke 16. Okey. Jadi kedudukan data dia dalam ni, data ke 15 dan data ke 16. Tadi yang cikgu tunjuk, kita dapat kedudukan ke 15.5. Jadi kita tengok untuk data ke 15 dan data ke 16, dia duduk dalam kawasan mana pada masa ni. Macam cikgu buat tadi kan, kekerapan ni jumlah dia ni tadi semua 30, n nya, n sama dengan 30. 4. Jadi kedudukan pertama hingga kedudukan keempat duduk dalam kawasan ni. 5, 4 tambah 12, 16 kan kelas. Jadi kedudukan ke-5 hingga ke-16, kedudukan ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dalam ini. Dia duduk dalam ni. Okey. Dia nak purata data ke-15 dan 16. Data ke-15 masa kedua. Data ke-16 pun masa kedua. Okey. Data ke-15 masa kedua. Data ke-16 pun dalam kedudukan ini, dalam selang kelas ini, selang kelas 2 jam ni. Jadi cikgu ambil lah purata data ke-15 ialah 2, data ke-16 pun dalam 2 jam. Kita bahagi 2 lah. 4 bagi 2, 2. Jadi mediannya sebenarnya ialah 2. Yang ini ialah ke
dudukkan. Sama tak jawapan? Sama kan? Okey, mana lagi ringkas? Ni lagi senang kan? Yang ini lebih mudah kan? Kamu cari dulu langkah penyelesaian. Lepas tu kamu tulis kedudukan dekat sini. Okey, kamu tengok 15.5. Oh, dalam tempat yang kedua. Okey, boleh jelas tak? Okay, cikgu ada lagi satu contoh. Yang ini dalam buku kerja kelas 2G muka surat 162. Okey, macam tadi. Langkah penyelesaian dia. Okey, median. Kita cari jumlah kekerapan dulu. Macam mana nak cari jumlah kekerapan? Ni kekerapan tambah semua ni. 9 tambah 11 tambah 5 tambah 15. Berapa dapat jumlahnya? 40 kan? Betul? Ini jumlah kekerapan. Okey. Jadi macam mana kita nak cari kedudukan? Kedudukan yang keberapa? Tadi cikgu dah tunjuk. Kedudukan yang keberapa? Jumlah kekerapan bahagi 2. Okey, kita cari dia punya kedudukan dia. Kedudukan apa kelas? Kedudukan median. Itulah sebenarnya kedudukan median, tempat median tu duduk. Jumlah kekerapan bahagi 2. Okey. Jumlah kekerapan berapa? 40 bahagi 2. Dapat berapa? Dapat 20. Okey, sekarang tengok dekat sini. 20 ni duduk dekat mana? Okey, ini kekerapan 9. Maksudnya kedudukan pertama sampai kedudukan ke 9. Okey. 9 tambah 11. Berapa kelas? Kamu dapat 20 kan dekat sini? Maknanya ini adalah kedudukan 10 hingga 20. Okey. Ni pula, ni kedudukan berapa kat sini? Iaitu 21. 20 tambah 5, sini 25. Kedudukan 21 hingga kedudukan 25. Okey. 25 tambah lagi 15, 40 kan? Jumlah kekerapan 40. Jadi dalam ni, dalam tempat 15 ni kedudukan ke berapa? Kedudukan ke 26 hingga 40. Ini semua tempat kedudukan. Okey. Baik, kelas kita dah nampak tadi. Kedudukan median berapa kelas? 20. Cuba tengok duduk dalam ruangan mana 20? Sini kan? Okey, apa panjang dia? 10 lah. Okey, jadi median dia tempat yang ke 10. Ni panjang 10. Ini mediannya. Okey. Cuba kita buat kaedah yang satu lagi tadi yang guna formula. Apa dia? Macam mana? Okey, ni tadi satu cara. Okey, betul tak median dia 10? Mari kita buat. Okey. Median ialah purata data ke n bahagi 2 dan n bahagi 2 tambah 1. Okey. Jadi ini ialah purata data ke. N tadi dah cari kan bilangan kekerapan 40 bahagi 2 dan 40 bahagi 2 tambah 1. Okey. 40 bahagi 2 berapa? 20. Dan ni 40 bagi 2 20. 20 tambah 1 21. Okey. Baik, purata data ke 20 dan 21. Data ke 20 kat mana? Panjang 10.
purata data ke-21, kedudukan data 21. Ni kita tujuannya sama tujuan 2 ni nak cari apa tadi? Nak cari kedudukan median dekat mana? Okay, kedudukan median yang 20 iaitu pada panjang 10. Kedudukan median 20 kedudukan 21 pada panjang 15. Jadi 10 tambah 15 bahagi 2. Kenapa tambah tadi kan? Nak cari jumlah kekerapan bahagi 2 kan, nak cari kedudukan median. Jadi 10 tambah 15 25. 12.5 12.5. Jadi kedudukannya ialah kedudukan ke berapa? Kedudukan position 12.5 kat panjang ni. Cuba tengok kat sini kelas. 12.5 duduk mana? Okey, ni kedudukan 1 hingga 9, ini kekerapan sebelah kedudukan 10 hingga 20. Jadi betul tak jawapannya? Oleh itu mediannya ialah 10 sebab pada kedudukan 12.5. Sama tak jawapan? Sama kan? Okey. Faham tak? Senang dia cuma yang susah sikit untuk data terkumpul. Okey kelas, baik, sampai sini saja. Saya minta, tadi saya dah sebutkan latihan yang kamu kena buat muka surat berapa. Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh PM cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.